Kisah yang kedua ni kisah yang kedua ni adalah mengenai satu kumpulan. Dia buat eksplorasi. Di sini tajuk ni adalah The Lady Templar Experience. Okay. Di sini beliau mengatakan, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana beri peluang kepada aku untuk menceritakan pengalaman dengan salah satu lokasi legend ni, dia kata, di Kuala Lumpur, iaitu Hospital Lady Templar Cheras. Hospital Lady Templar Cheras ni dah dirobohkan tau. Oh ya. Dulu hospital ni hospital kalau tak silap hospital ni lah orang yang kena hospital mental lah kalau tak silap saya. Tapi dah dikosongkan. Sekarang ni dah dirobohkan. Kalau tak silap sekarang ni dah jadi kondo. Jadi maknanya masih ada penghuni lagi lah. Cuma dia bukan hospital lagi lah. Jadi si pengirim ni dia berkongsi lah kepada kita semua tentang pengalaman dia dengan rakan-rakan dia. Betul-betul kat tapak Cheras HUKM. Okey, dia ceritakan pengalaman dia masa hospital tu abandoned lah, masa kosong. Dia pergi eksplorasi dekat sana. Okey, jom kita layan kisah ni. Okay, dia kata dekat sini, kita semua tahu pasal urban legend hospital ni. Keangkerannya tak perlu diceritakan. Kalau pergi, memang akan nampak something. Sama ada Cik Lang ataupun Cik T ataupun Pak Gad yang menghalau penceroboh. Penceroboh lah. Kisah ni berlaku pada awal tahun 2000-an. Jadi kita semua tahu budak-budak lelaki kalau banyak free time, dia akan buat kerja gila lah katanya. Ghost hunting lah, cari hantu lah, cari pasal lah. Macam-macam lah kan. Jadi cerita ni agak panjang katanya dan ia bersangkut paut. Semua kisah dalam ni berdasarkan real event, bukan cerita fiction. Jadi nama-nama dalam ni adalah nama timangan sebenar. Tapi nama sebenar masih dilindungi lah. Diharap kalau siapa-siapa nak share kisah ni, mohon kredikan cerita ni ke aku. It's called apa ni? Macam lah kan. Okay, jom kita mulakan. Cerita ni dialami oleh member aku, Riza, sebab dia yang pergi dulu sebelum aku. Oleh kerana terpengaruh dengan kisah dia ni, maka aku dengan budak-budak yang lain turut pergi ke sana. Okay. Pada satu malam, Riza dan 9 orang kawannya sekampus bercadang nak pergi ke sana menaiki van vanet lama kepunyaan kawan dia. Salah seorang kawannya ni menjadi co-pilot, memberi arah jalan ke destinasi sampai dekat sana. Maka diberi taklimat seperti biasalah berkenaan berkenaan do's and don'ts bila ke tempat angker yang macam ni lah kan. Dia punya konon-kononnya kata taklimat dia diarahkan, yang pertama mesti datang dengan angka yang genap. 2, 4, 6, 8, 10 lah, angka genap lah. Yang kedua, semua yang datang kena ikut sekali. Tak ada siapa pun yang boleh tertinggal di belakang. Kalau ada yang takut dan nak tinggal, mesti berdua dan bukan bertiga. Okey. Yang ketiga pula, tak dibenarkan bawa flashlight, lampu suluh. Cuma lighter saja, pemeti api saja yang boleh. Takut tersuluh, benda-benda itulah kan katanya. Yang keempat, bagi salam sebelum masuk. Yang kelima, mulut jangan celupa dan lain-lain lah. Jadi diorang ni pun mulalah masuk ke blok lama dan mula memetik dia punya lighter lah masing-masing. Katanya kat sini dalam blok lama memang usang dan barang-barang lama bersepah. Diorang pun berjalan ke dalam wad. Diorang berjalan ke dalam wad. Jadi kawan aku ni, si Reza ni, duduk yang yang kedua, yang terakhir dalam barisan pada fikiran dia. Apa-apa hal dia pada fikiran dia kan, apa-apa hal dia boleh lari dululah kan. Jadi di belakang ni pula ada seorang lagi kawan dia yang agak penakut.
tapi nak ikut juga. Bajet nak tunjuk macho lah katanya. Jadi diorang pun pusing dalam blog admin tu dan sebenarnya tak ada apa-apa penampakan yang berlaku semasa mereka di blog admin tu. Kecewa dan hampa, jadi diorang pun agree nak masuk ke bilik jenazah. Dengan harapan diorang ni untuk dapat melihat something lah. Jadi katanya di sini, the fun has just begun. Jadi mereka pun masuk ke dalam rumah mayat dan makin ke dalam, bangunan makin gelap. Riza pun memetik lighter dan dari cahaya tersebut tiba-tiba Riza ternampak kelibat orang tua berdiri di sebelah katil sorong. Masya Allah. Jadi Riza dia mendiamkan diri dah. Dia tahu apa yang dia nampak, tapi dia diamkan diri dia. Dia tak nak beritahu dulu. Jadi mereka pun teruskan perjalanan. Riza memetik lagi dan kali ni bila dia lalu katil tersebut, kelibat orang tua tu dah tak ada. Bayangkan. Pada masa tu Riza ni dia makin takut lah, tapi dia cuba buat bertenang. Tiba-tiba bahu Riza dicuit dan disapa. Katanya, tadi kau nampak tak lelaki tua kat sebelah katil? Tanya member dekat belakang. Kau ni janganlah nak mengarut-ngarut. Diam sudah. Tak ada apa-apa, jangan tegur. Tiba-tiba lighter Riza terlepas dari jari dia, kan? Jadi Riza pun ditunduklah dan meraba dalam kegelapan untuk cari lighter ni dekat lantai. Bila dia dah jumpa lighter dia, dia pun petik semula. Dan tiba-tiba muka lelaki tua tu betul-betul bersebelahan dengan muka Riza. Waktu Riza bangun perlahan-lahan dan lelaki tua tu pun ikut sekali Riza. Ya Allah, dia ikut sekali, kan? Kawan di belakang tadi genggam lengan Riza kuat-kuat sebab dia pun nampak lelaki tu. Pada masa tu Aida dan sahabat-sahabat semua, Allah saja yang tahu macam mana perasaan takut mereka. Betul Mr. Spicy. Muka bertemu muka. Jangan main-main. Jadi mereka berdua pun jalan terus dan tak toleh kiri kanan dah, sambil mulut tak lepas baca ayat-ayat suci. Malahan marhalah dan tajwid memang main sebat lah time tu, kan? Sebab terlalu takut. Jadi diorang fikir kalau lari ke belakang takut bertembung balik dengan lelaki tua tu. Nak tak nak terpaksa terus ke depan. Setiba di bilik jenazah dengan yang lain, mereka berdua lega sikit, tapi muka dah pucat masa tu. Diorang diam je bila tanya kenapa muka pucat. Dalam bilik jenazah tu semua peralatan dah buruk, dah lama kan. Sambil diorang jenguk-jenguk di dalam tu, tak ada benda-benda yang pelik. Dan diorang expect, tiba-tiba diorang terdengar macam ada bunyi lock terbuka. Tahu tak lock apa yang terbuka? Dalam bilik jenazah. Peti jenazah. Mayat. Dia dengar lock yang peti mayat tu berbunyi ketak, terbuka. Jadi diorang semua pelik. Diorang semua pasang lighter nak cari sumber bunyi itu. Dari mana arah datang bunyi itu? Tiba-tiba semua terpandang freezer. Salah satu freezer tu terbuka. Semua masing-masing kecut masa tu. Semua tak tahu nak buat apa, kan? One of the friends, kan, salah seorang kawan ni beranikan diri jalan ke arah pintu tu. Dia petik lighter. Dia nak tengok apa di dalam tu, sebab kenapa dia terbuka dengan sendiri. Tiba-tiba sepasang mata merah tepat memandang ke arah dia. Dalam apa ni? Dalam peti tu. Apa lagi diorang Cak Alip bot lah dah. Cabut diorang lagi lintang pukang. Dengan tiba-tiba masing-masing jadi macam terperanjat lah.
kan. Usain Bolt dan Watson Jambek berlari keluar dari rumah mayat tu. So Lari semua tak cukup pelumba ganas. lari dunia semua memang kalah lah. Maksudnya cerita tu lah kan. Dalam berlari tu, diorang semua dengar ada perempuan mengilai. Lebih kurang macam tu lah kan. Tak dan lah nak pandang belakang lagi. Semua lari ke arah van dan masing-masing mengelupuk nak masuk dalam van. Lepas tu, bila dah masuk dalam van, si co-pilot ni pula pandang belakang dan tanya, semua ada tak? Masing-masing pandang sesama sendiri. Semua ada. Tanpa berlengah lagi, dengan lajunya vanet tu jadi kereta Evo X. Oh, punya laju dia bawa dan turun dari Lady Templar. Lega masing-masing dapat keluar daripada kawasan tu lah. Tiba-tiba handphone salah seorang member Riza ni berbunyi. Trut. Dia pun angkat dan nyapa lah. Hello, siapa ni? Dalam talian tu kan, dia kata apa tau? Hey, korang kat mana? Laju benar tinggalkan aku. Cepat nak panggil aku balik weh. Aku takut ni. Ya Allah. Cuba korang bayangkan, dalam van tu co-pilot tanya cukup tak? Cukup. Katalah ada 10 orang lah kata kan. Cukup 10 orang. Jadi budak tu pandang dekat belakang. Budak yang paling last belakang Riza yang tertinggal, siapa orang tu? Dia duduk diam. Lepas tu dia senyum. Ya Allah. Sekian. Siapa yang mencukupkan tu? Sekian, terima kasih.